beli bunga di Pulau Sentosa, bunga mawar penghias diri, angkara rasuah hidup binasa, hidup berkualiti rasuah dijauhi. Sekalung apresiasi saya ucapkan buat pemimpin Dewan yang budiman, kombinasi panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia, guru-guru, seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian. Salam keluarga Malaysia. Sebelum mada bersulam indah, sebelum fakta menyusur kata, izinkan saya mendefinisikan secara literal mahupun konseptual tajuk pidato saya pada hari ini. Frasa hidup berkualiti secara konseptualnya bermaksud perubahan dalam masyarakat atau sistem sosial daripada satu keadaan yang dianggap tidak memuaskan kepada keadaan yang lebih baik. Definisi rasuah secara literalnya bermaksud sogokan. Kata terakhir pula, dijauhi, bermaksud dijauhkan daripada sesuatu perkara. Tuntasnya, hidup berkualiti, rasuah dijauhi, akan saya kupas dari sudut impak rasuah kepada pentadbiran dan pemerintahan, pembangunan negara dan keselamatan serta perkaitannya dengan hidup yang berkualiti. Hadirin sekalian, bicara saya yang pertama, rasuah menyebabkan kehancuran pentadbiran dan pemerintahan. Secara umumnya, kita dapat melihat bahawa rasuah terus meningkat di Malaysia dan dikuatiri menjadi budaya dalam sistem. Malahan, ada kes-kes berprofil tinggi melibatkan rasuah, gagal disabitkan kesalahan di mahkamah dan menjadi faktor kepada penurunan keyakinan rakyat terhadap usaha membasmi jenayah di Malaysia. Saya optimis bahawa kehidupan rakyat akan lebih berkualiti jika rasuah dijauhi oleh para pemimpin yang memegang tampuk pemerintahan negara. Hadirin sekalian, bicara saya yang kedua, rasuah merencatkan pertumbuhan ekonomi. Sesungguhnya, rasuah ialah musuh utama negara. Rasuah merencatkan pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi perpecahan dan ketidaksamarataan. Pelaksanaan program pembangunan berteraskan integriti dan tadbir urus yang baik amat penting demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan serta demi menjaga kesejahteraan rakyat dan negara. Bank negara menganggarkan bahawa rasuah menyebabkan deflasi sebanyak 0.5 hingga 1% setahun. Negara yang sebati dengan rasuah akan menyebabkan pengurangan keyakinan rakyat dan negara serta merosakkan imej negara di mata dunia. Indikator yang dilihat adalah seperti agihan peruntukan dana awam, keupayaan kerajaan memperkasa integriti, penggunaan aset kerajaan bagi tujuan persendirian, amalan nepotisme dan karena birokrasi. Oleh itu, kita perlu sedar kemakmuran dan perkembangan ekonomi hanya akan menjadi realiti jika kita menjauhi rasuah. Hadirin sekalian, bicara saya yang ketiga, keselamatan negara terpelihara, rasuah dijauhi. Masyarakat perlu menyadari bahawa sempadan negara terbuka luas dan perlu terus diperkukuh dengan ciri keselamatan yang efisien dan moden. Tahap keselamatan dalam negara perlu terus dipertingkat, terutama dalam menangani pelbagai jenayah rasuah sempadan. Pastinya dapat dipatahkan jika semua pihak sedar akan tanggungjawab menjaga keselamatan negara perlu dijadikan agenda utama.
Kajian oleh Badan Ketulusan Antarabangsa mendapati bahawa rasuah telah menelan 4% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK yang melibatkan kerugian 50 bilion ringgit pada tahun 2020. Coba kita bayangkan, jika wujud kelemahan penguatkuasaan dan isu integriti pihak berwajib yang berlaku disebabkan rasuah di pintu-pintu sempadan, tentu buruk padanya. Hadirin yang dirahmati, sebagai penutup tirai wawancara ilmu kita pada hari ini, saya ingin menegaskan bahawa rakyat yang membenci rasuah mampu mengangkat martabat bangsa di puncak persada dunia. Negara dan pemimpin yang memerangi rasuah akan memberikan kehidupan yang lebih berkualiti kepada rakyatnya. Sesungguhnya, rasuah ialah musuh utama negara. Hidup berkualiti, rasuah dijauhi. Sekian, terima kasih.